dipertanyakan oleh Prof. Syari adalah kenapa pelajar Melayu tidak pandai matematik? Satu. Yang kedua, akulah tu. Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar, penonton ataupun siapa-siapa yang menyertai di dalam perbincangan menjadi Malaysia ni. Aku sebenarnya tempat ni sebenarnya patutnya Azan, bukan aku. Tetapi sebab kita mempunyai tetamu istimewa lah. Dan aku rasa aku dah terlupa cakap pembukaan dia Azan. Sebab Azan sekarang ni di sebelah di sebelah kamera, dia menjaga teknikal. Patutnya aku cakap selamat datang ke ke Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Itu minta maaf sebab ini first time aku jadi host di dalam acara Siri Menjadi Malaysia, dan pada malam ini kita ada seorang tetamu istimewa lah untuk pendengar-pendengar semua dan juga penonton-penonton kalau yang menonton di YouTube. Ini sebenarnya untuk melengkapkan lagi lah, untuk menambah sebarang kekurangan, sebab aku sendiri sebenarnya bukan seorang expert di dalam campa. Kerana itu aku merasakan bahawasanya perlu untuk kita jemput orang yang memang mengkaji secara langsung tentang campa. Dan orang yang dimaksudkan itu sebenarnya ada di sebelah aku sekarang ni, iaitu Dr. Alino. Dr. Alino ni sebenarnya kawan lama lah kita. First kali aku jumpa Dr. Alino ni sebenarnya lebih daripada 10 tahun yang lepas lah, di dalam satu forum yang dianjurkan oleh Kasturi pada waktu tu, yang membincangkan tentang falsafah lah. Jadi Dr. Alino ni sebenarnya antara salah seorang penggerak yang mengangkat dan mengajukan bahawa ada keperluan untuk universiti-universiti Malaysia ni khususnya untuk ada satu cabang ilmu, iaitu ilmu falsafah. Universiti dekat Malaysia ni korang kena ingat tau, dia tak ada fakulti falsafah. Kan? Dia tak ada fakulti falsafah. Itu agak pelik ya. Kebanyakan universiti besar dia ada cabang falsafah, tetapi dekat Malaysia tak ada. Jadi Dr. Alino ni adalah seorang tokoh penting yang menggerakkan bidang falsafah di Malaysia ni. Tapi kita tak membincangkan tentang falsafah pada hari ini, kita akan membincangkan tentang campa. Jadi mungkin aku boleh ceritakan serba sedikit lah tentang Dr. Alino. Dr. Alino ni sebenarnya dia adalah seorang PhD holder, pemegang PhD di dalam sains tulis, khususnya khasnya matematik Dr. Alino, matematik. Jadi sebenarnya Dr. Alino ni, kalau siapa-siapa yang pergi kepada pelajar-pelajar Olimpiad Olimpiad matematik, inilah trainer dia. Expert matematik tu adalah Dr. Alino. Tetapi hari ini kita tak membincangkan secara langsung tentang matematik ataupun sains tulis, tapi kita membincangkan tentang campa. So, mana-mana orang yang dah mendengar, menonton siri-siri yang lepas, kami lah di Kawah Buku merasakan mungkin ada kekurangan ataupun mungkin ada kesilapan fakta ke apa. Jadi kita panggil Dr. Alino pada hari ini untuk menambah sebarang kekurangan ataupun membentulkan sebarang kesilapan yang ada pada siri-siri yang lepas. Jadi kita boleh mulakan Dr. Alino sebagai seorang yang memang terdidik di dalam pengajian sains tulen, khususnya matematik. Okey. Macam mana pula boleh menumpukan pula kepada suatu bidang yang di luar daripada matematik dan sains tulen, khususnya tentang kajian campa. Silakan. Terima kasih. Sahabat lama. Okey, jadi sebenarnya ada beberapa perkara lah yang menjadi orang kata faktor kepada saya tak berubah bidang. Saya cuma melihat bidang yang lain. Jadi tapi saya tak buat matematik lagi lah. Cuma saya masih boleh mentelaah buku-buku matematik. Tapi di antara cara saya belajar masa saya dekat UKM lagi dulu 1988
Saya belajar dalam Jabatan Matematik. Cara saya belajar adalah saya akan melihat atau mencari kenapa satu-satu konsep dalam matematik itu dia wujud. Dia wujud. Jadi memang itulah yang daripada sekolah dulu saya akan begitulah. Saya akan tanya kepada cikgu kenapa formula ini ada. Saya tidak akan berpuas hati untuk melihat formula itu digunakan. Jadi macam tu. Jadi kat universiti saya akan bertanya lah. Membaca, bertanya, bawa rujukan. Jadi kemudian saya berkenalan dengan Profesor Syahrir lah. Bila saya dah balik Prof. Syahrir Mazin. Tahun 99 itu saya berkenalan dengan Prof. Syahrir. Sebab masa saya di UK tu Prof. Syahrir sudah bagi assignment pun. Dia kata kepada saya, kalau kamu nak belajar matematik dengan lebih mendalam, tolong cari beberapa buah batu bersurat ini. Salinan lah, bukan batu bersurat. Salinan. Saya pergi ke perpustakaan di Wales itu, di universiti kat saya itu ada perpustakaan Charles, Prince Charles dengan Diana lah, perpustakaan dia. Perpustakaan di istana dia. Dan kemudian mencari salinan batu bersurat yang published by Belanda lah. Jadi Belanda publish semua batu bersurat Sriwijaya. Wow. So ada dalam buku inilah dalam bahasa Inggeris, Kasparis ini. Pribadi yang terjemah tu lah. Jadi saya ambil fotokopi hantar pada Prof. Syahrir lah. Rupanya masa itu tahun 1956 itu Prof. Syahrir sedang mengumpulkan maklumat berkenaan angka Melayu. Melayu ni dia melihat angka bagaimana. Adakah dia tahu nombor kosong, dia tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan dia tahu sistem perpuluhan. Iaitu setiap 10 dia tarik ke belakang, 10 dia tarik ke belakang. Sistem kita sekarang ni sistem metrik. Jadi saya tak tahu apa-apa lah. Bila saya balik Prof. Syahrir publish benda tu, saya kata dia cari nombor. Lepas tu saya engage dengan Prof. Syahrir banyak lah, mungkin berpuluh-puluh jam, malah mungkin beratus-ratus jam. Dan saya dapati di antara perkara yang penting dipertanyakan oleh Prof. Syahrir adalah kenapa pelajar Melayu tidak pandai matematik. Satu. Jadi yang kedua, akulah tu. Aku memang matematik. Kedua, bagaimana untuk menjadikan pelajar Melayu ini pandai matematik. Itu dua persoalan yang besar lah. Jadi mau tak mau kita kena tengok bagaimana orang Melayu melihat matematik. Jadi falsafah macam mana? Jadi saya tanya kepada Prof. Syahrir, macam mana Prof? So dia kata, kamu kena baca semua tulisan orang Melayu. Dan saya terpaksa berkenalan dengan batu bersurat, manuskrip Jawi, manuskrip sebelum Jawi yang Palawa. Okay, so ada 3 benda lah yang saya tumpu masa tu, iaitu batu bersurat, manuskrip Palawa, Melayu Palawa, dan kemudian manuskrip Jawi. Samalah dengan Prof. Syahrir. Prof. Syahrir pun membaca benda itu. Lepas tu tahun 2005 itu Prof. Syahrir sudah tidak bekerja dengan UKM, dia pindah ke Universiti Putra, dan kemudian dia launch program Ethnomathematics. Ethnomathematics ni adalah bagaimana orang Melayu sepanjang pengalaman orang Melayu 2000 tahun ini melihat matematik. Jadi aku dalam tu involve lah dengan semua benda. Jadi dekat dalam tu, jadi tahu dah kerajaan Funan Champa, tapi kita tak tahu kerajaan Funan ini sebenarnya apa yang dia tinggalkan sebelum dia musnah kurun ke-6. Apa yang dia tinggalkan. Kemudian ada Chenla sekejap kan. Lepas tu Kemboja 800. Lepas tu kerajaan Champa ni sebelum dia musnah 1835 tu, dia tinggalkan apa. Jadi kita kena search lah. Kan? Jadi itu kemudian kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Malacca, Aceh. Jadi actually cover seluruh alam Melayu. Jadi terpaksalah. Maknanya daripada situlah munculnya macam minat dan juga tumpuan kajian lah. Tumpuan kajian. Terpaksa mentelaah lah. Maknanya daripada assignment yang diberikan oleh Prof. Syahrir. Prof. Syahrir bagikan assignment dan daripada situ engkau mencari prasasti batu bersurat apa semua tu, dan daripada situ membuka macam suatu jalan untuk menumpukan kepada kajian-kajian yang ada kaitan dengan matematik juga. Yang kaitan dengan ada kaitan matematik, tetapi di luar sudah di luar lah. Di luar yang lebih
aku rasalah daripada perbincangan yang kau bentangkan tadi itu, dia ada unsur-unsur falsafah jugalah. Ya, unsur-unsur falsafah. Sebenarnya Bagaimana satu masyarakat tu melihat dalam konteks angka, nombor yang sebegitu. Ya. Aliran ethnomatematik sebenarnya diasaskan di Brazil. Dan dia memang satu falsafah, aliran falsafah baru dalam matematik, iaitu matematik ini adalah cultural product atau penghasilan budaya. Kan? Jadi itu sebab Eropah, matematik Eropah yang kita belajar sekarang ni amat asing kepada orang kita. Malah sebenarnya asing kepada orang Cina dan orang India. Tapi perbezaan dia adalah bila soalan tu mudah, pelajar Cina nampaknya boleh menjawab dengan lebih baik berbanding dengan pelajar Melayu. Itu saja. Bila soalan mudah. Kalau soalan susah, semua KO lah. Tak kira lah Cina ke Melayu ke India ke Mak Saleh ke. Ya, tak kira. Mak Saleh pun sebenarnya saya belajar kat sana tak pandai matematik juga. Tapi yang kita pandang adalah yang pandai matematik. Mereka pun tak pandai juga. Okey, Nino. So kita kembali kepada campak. Kembali kepada campak. So macam mana pula kau boleh memilih pula campak? Sebab kena bagi tahu jugalah. Masa kita buat siri tentang campak di dalam menjadi Malaysia, siri menjadi Malaysia, aku banyak juga merujuk kepada Dr. Alino lah. In fact, Dr. Alino bagi aku beberapa tulisan-tulisan dia lah untuk aku baca dan lihatlah untuk aku bentangkan. Jadi kenapa kau, Alino, memilih campak di dalam kajian-kajian kau pada waktu itu? Sebenarnya tumpuan kepada semua. Okey. Sebenarnya tumpuan aku dalam masa itu adalah Funan, Campak, Sriwijaya, lepas tu Majapahit. Ini empat kerajaan pra-Islam. Yang meninggalkan kalau Funan dengan Chenla, dia meninggalkan lebih daripada kurang daripada 50 batu bersurat. Tapi kalau Campa meninggalkan 200, lebih daripada 200 dengan penemuan yang baru ni mungkin dah sampai 300 batu bersurat. Kalau Sriwijaya meninggalkan 20 batu bersurat, tapi Jawa dengan Bali meninggalkan 400 batu bersurat. Jadi mentelaah keseluruhan ini satu perkara yang agak perit lah. Itu baru batu bersurat. Lepas tu kalau kita kaji tentang manuskrip Funan, kita akan mendapati lebih daripada yang boleh dikaji, yang boleh kita dapat sampai sekarang ni, yang ada kopi di China dan di Jepun, di Korea atau di Mongolia dan di Vietnam yang menterjemah baru-baru ni. Kita dapat lebih daripada 30 manuskrip dalam terjemahan Cina. Kalau Campa kita ada 1790 lah manuskrip lah. 1790 manuskrip. Ini adalah koleksi tajuk oleh Paul Dharma, katalog Paul Dharma untuk manuskrip tu lah. Ini baru betul-betul orang yang memang mengkaji tentang Campa lah. Katalog manuskrip Cham di Perancis, Library Perancis, dia punya terjemahan lah. Jadi di sini ada lebih kurang kalau kau tengok kat belakang tu ada dia punya pengkelasan. Kalau kau tengok ni kan pengkelasan semua manuskrip ni Paul Dharma sudah membuat pengkelasan yang baik lah. Jadi kau tengok kat situ aku gariskan tu sebab dia berkait dengan matematik lah. Okey, astronomi ya. Jadi, maknanya batu bersurat dan juga ini manuskrip. Manuskrip tentang astronomi. Manuskrip tulisan di dalam bahasa Campa lah. Campa tentang astronomi. Jadi dia kelaskan sebagai itu. Aku akan tertarik dengan benda itulah dan tengok lagi tu. Tengok horoskop. Lepas tu itu sastra lah bidang kau lah. Kan. Lepas tu aku akan cari benda-benda yang akan sains lah. Okey, habis. Jadi pengkelasan ini sebenarnya amat menarik lah. Pengkelasannya amat menarik. Jadi 1700 manuskrip tu dia punya pengkelasan aku pun dah buat sebenarnya pengkelasan dia. Aku dah salin pengkelasan dia. Jadi ini pengkelasan dia semua yang aku ambil. Dah combine semua tu, tarik semua sekali dan itulah pengkelasan dia yang sains. Okey, kau tengok satu-satu tu kan. Yang ni kau punya makalah okey, yang ini makalah daripada Dr. Alino dengan tajuk Pengetahuan sebagai Jati Diri, Pembinaan Semula Kebudayaan Campa. Okey, yang ini kalau siapa-siapa yang berminat boleh ni kena beli lah kan. Kena beli. Ini kasturi punya, Jurnal Akademik Sains Islam Malaysia.
di bawah tajuk daripada Dr. Alino, pengetahuan sebagai jati diri, pembinaan semula kebudayaan Campa. Boleh rujuklah. Ada pengkelasan tentang manuskrip Campa. Jadi untuk Sriwijaya juga, kalau kau tengok tentang manuskrip yang diterjemah oleh I Ching pada kurun yang ke-7 itu, kau akan dapati dalam koleksi Jepun, kau akan dapati I Ching ini menterjemah lebih daripada 70 manuskrip. So dia punya senarai tu aku ada. Lepas tu kalau kau tengok Jawa sendiri, buku dia masih ada sekarang kat sini, macam tu Jayang Bayar tu kan, itu adalah sebuah manuskrip Jawa lah. Bawa keluar tengok apa Jayang Boyo Iskandar. Prof Noria sebelah ni. Bukan, sini. Rak sebelah ni. Jayang Boyo. Ini senang buat syuting dekat kedai buku. sebab kita ada ini adalah Jawa. Kan? Jadi kau akan dapati ini manuskrip Jawa yang kemudian lah sudah menjadi Jawa. Tapi kalau sebelum itu, daripada kurun yang ke-9, Jawa menulis dalam tulisan Kawi itu, dan kebanyakan daripada manuskrip mereka adalah adaptasi daripada Ramayana atas tadi. Ramayana, Mahabharata. Ramayana pun ada. Ada okay. Ramayana. Ambil Zan. Betul Ramayana. Okey, sementara tu kalau siapa-siapa yang nak memahami, yang ini ditulis oleh Prof Noriah Muhammad Jayang Boyo. Nak sebut ni Jayang Boyo. Bahasa Jawa ni Jayang Boyo, memahami pemikiran orang Jawa. Kan, kalau siapa yang berminat, boleh dapatkan di Kawah Buku lah. Yang satu lagi tak sampai tak sampai. Tinggi sangat. Oi. Kedai bukunya. Apa tajuk dia tu? Ramayana. Ramayana adalah teks India klasik, tapi teks ini adalah sangat popular di semua kerajaan Melayu pra-Islam lah. Tapi zaman Islam pun dia akan jadi Ramayana juga. Ramayana dijadikan teks adaptasi kepada Islam lah. Ramayana tradition. Okey. Ada banyak sangat yang boleh capai. Buku-buku yang ini boleh capai. Sebab kita punya technical ni, Iskandar ni orangnya kecil molek. dia tak sampai. The Ramayana Tradition in Southeast Asia. Ini satu lagi buku yang ini ditulis Singgara Velu. Ya, Singgara Velu. Singgara Velu Sachita Nantem. Okey ini kalau siapa-siapa yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut lah teks ni dan pemikiran di belakang teks ni, boleh dapatkan di Kawah Buku juga. Ya. Jadi manuskrip ni sebenarnya kita tak ada lagi lah, kecuali yang baru diterbitkan oleh Ulu Kozok itu yang bertajuk Undang-Undang Hujung Tanah 1365. Lepas tu Nagarak Tagama ada lagi, Pararaton ada lagi. Lepas tu Ramayana dengan Jawa ni banyak lah, tapi yang Funan, Campa, Sriwijaya, kecuali yang Undang-Undang Hujung Tanah tu, yang lain semua dah musnah. Tapi ada kopi, contohnya teks Sriwijaya banyak kopi di Tibet. Okey, ada kopi di Jepun, ada kopi di China, dan ada kopi di Korea dan Mongolia. Jadi sekarang ni yang aku masukkan kau dalam grup China tu, kita akan cuba dig yang China ni lah. Okey, sebab dalam konteks teks ni sebenarnya Dr. Alino sedang usahakan, bukan saja sedang mengusahakan, telah juga berjaya menganjurkan satu seminar yang melibatkan Asia Tenggara, 7 negara Asia Tenggara, dan juga cuba menggali teks-teks daripada Asia sendiri. Sebab kebanyakan kita punya rujukan selama ni lah, at least kurang-kurangnya aku kebanyakannya rujukan aku daripada Eropah. Jadi kita kurang rujukan daripada Asia sendiri. Jadi dalam konteks ni, Dr. Alino telah mengusahakan bagaimana untuk kita mendapatkan teks-teks luar yang di Asia sendiri, yang menceritakan tentang wilayah kita lah, wilayah kita. Okey, kita masa dah ni, kita sebenarnya kita ada time limit, dan kita akan sambung balik kita punya perbincangan tentang Campa, walaupun pada episod kali ni kita berkenal-kenalan terlebih dahulu lah, berkenalan-kenalan terlebih dahulu, tapi di episod yang akan datang ni kita akan menumpukan terus kepada Campa, dan mungkin juga Dr. Alino boleh memberi kritik-kritik, menambah kekurangan-kekurangan di dalam 8 siri yang lepas tentang Campa. Okey, terima kasih kepada semua,
Dan kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang, masih lagi bersama Dr. Alino. Terima kasih.